Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka muyassirul 'usr. InsyaAllah, Alhamdulillah pada hari ini dapat kita sama-sama bertemu lagi. InsyaAllah kita akan baca buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 51 hingga 53. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran Jawi lah. InsyaAllah. Pelajaran yang kelima, tajuknya ialah Wawasan Negaraku. Wawasan negaraku. Okay, kita tengok paparan buku teks ni. Yang mana paparan buku teks ni Ustaz telah ambil daripada buku teks. Kemudian Ustaz telah letak dalam PowerPoint Ustaz lah. Ustaz jadikan dia sebagai nota. Yang mana nota ni Ustaz akan masukkan dalam Google Form. Awak boleh ambil di sana lah nanti. Okey, unit 1. Sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Jadi apabila kita belajar Jawi, awak kena perhatilah bagaimana cara untuk kita menulis perkataan Jawi. Contohnya perkataan sains dan teknologi. Perkataan sains dan teknologi berasal daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Melayu ni kita ada banyak kata pinjaman. Yang terbanyaknya kata pinjaman bahasa Inggeris, kata pinjaman bahasa Arab. Dua jenis kata pinjaman yang banyak dalam bahasa Melayu lah, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi untuk perkataan bahasa Inggeris ni awak kena perhatilah cara menulis dia. Contohnya perkataan sains. Sin alif hamzah ya nun, kemudian sing tu awak tulis secara berasingan. Sains. Apabila bertemu dua huruf konsonan, N dan S. Ini untuk khusus perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris lah. Sains, kompleks, teks. Sains dan teknologi, unit 1. Okay, ini contoh. Transformasi dunia terkini. Ini banyak perkataan bahasa Inggeris. Awak perhatikan. Penumpuan kepada perkataan bahasa Inggeris. Transformasi dunia kini. Dalam gambar tu dia ada, di sebelah atas tu gambar dia aero angkasa, ilmu tentang aero angkasa. Kemudian automasi, ilmu tentang apa dia? Tentang auto. Auto ni kenderaan lah. Automasi. Kemudian gambar murid yang sedang belajar tu. Lingkungan pembelajaran virtual. Virtual. Sebagaimana yang awak belajar sekarang ni lah. Kita belajar secara virtual. Virtual ni maya lah. Maya. Alam maya, alam internet. Teknik Haifa. Teknik Haifa tu satu teknik untuk orang memelihara lembu ke, kambing ke. Teknik Haifa. Gambar seterusnya penyelidikan mikrobiologi makanan. Penyelidikan mikrobiologi. Itu perkataan pinjaman bahasa Inggeris itu. Mikrobiologi. Makanan. Mikrobiologi. Mikro ni benda-benda yang kecil. Penyelidikan tentang mikrobiologi. Benda-benda halus, benda-benda kecil. Mikrobiologi ni yang berkaitan dengan benda-benda hidup lah. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, benda-benda yang hidup. Itu penyelidikan mikrobiologi makanan. Awak perhatikan cara ejaan dia. Seterusnya, tajuk seterusnya ialah forensik di Malaysia. Forensik. Forensik di Malaysia. Ini satu kerjaya. Satu kerjaya yang ada siapa yang berminat, boleh masuklah kerjaya ni. Kerjaya forensik. Forensik ni banyak. Forensik makanan, forensik untuk polis, bahagian jenayah, forensik juga, unit forensik, siasatan. Macam-macam beda.
Okey, dia kata forensik di Malaysia. Dalam nota ni Ustaz siap dah. Ada tulisan Jawi, ada tulisan Rumi. Awak boleh rujuk dalam nota yang Ustaz bagi dalam Google Form awak dah. Forensik merupakan satu bidang kerjaya yang terdapat di Malaysia. Satu bidang kerjaya. Unit ini membantu. Unit ni perkataan asal daripada bahasa Inggeris. Unit. Unit ini membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah yang berlaku di negara ini. Perkataan unit, kemudian perkataan jenayah asal daripada bahasa Arab. Jenayah. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian sebelum mensabitkan kesalahan jenayah terhadap individu yang terlibat dalam kes tersebut. Itu beda forensik itu. Yang menganalisis setiap bahan bukti yang ada di tempat kejadian. Sebab itulah kalau kita tengok cerita kan, dia ambil bahan-bahan bukti yang berdalam plastik, pergi maksud makmal forensik. Macam-macam lah. Dia cek tanda ni. Tanda jari kita ni. Kemudian dia cek je. Macam-macam lah. DNA dan seumpamanya. Menganalisis. Perkataan menganalisis. Analisis. Asal daripada bahasa Inggeris. Case. Case asal daripada bahasa Inggeris juga. Tengok mulai ejek dia. Seterusnya, terdapat beberapa jabatan yang terlibat dengan bidang forensik di Malaysia. Dalam bahagian forensik ni ada banyak beberapa jabatan lah. Antaranya Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Masing-masing jabatan tu ada bahagian forensik. Nak siasat, kalau bomba kat dia siasat. Apakah punca yang menyebabkan berlaku kebakaran? Kalau polis kat dia siasat bahan-bahan bukti, jenayah dan seumpama. Kementerian Kesihatan lagi lah forensik. Kalau ada berlaku keracunan, apa virus. Sekarang ni virus COVID dia. Dia siasat forensik. Forensik orang mati, ada bedah siasat. Tu forensik lah tu. Bahagian forensik. Siapa yang minat bahagian forensik, nak bedah mayat, boleh. Masuk bahagian forensik. Antara bidang forensik pula ialah perubatan forensik, sains forensik, radiologi forensik, klinikal forensik dan histologi forensik. Banyak tu bahasa Inggeris. Forensik bahasa Inggeris, sains bahasa Inggeris, radiologi asal daripada perkataan bahasa Inggeris. Perhati molek cara ejek dia. Klinikal, klinik tu asal bahasa Inggeris juga. Klinik. Histologi asal bahasa Inggeris juga. Banyak dalam bahasa Melayu ni kita guna. Kita ambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Bidang tugas ahli forensik ini berbeza-beza mengikut kepakaran mereka dalam menganalisis bahan bukti yang diperoleh. Kita baca lagi. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Itu melibatkan forensik belaka tu. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik yang ditemui pada badan manusia, objek atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Hasil daripada bahan bukti itulah unit forensik akan buat siasatan. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia. Antaranya ialah chromatografi gas dengan mass selection detector. Tu alat untuk mengesal. Genetic analysis, genetik. Tu antara peralatan yang digunakan lah.
Ni orang bidang forensik dia tahu. Melalui pelbagai proses siasatan yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti individu yang terbabit dengan kesalahan jenayah. Dalam petikan ni ada perkataan bahasa Inggeris. Apa dia? Asal daripada bahasa Inggeris. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Apa dia? Analisis, kromatografi, gas, proses. Proses. Proses ada asal bahasa Inggeris juga. Proses. Okey, seterusnya. Jabatan Forensik di Malaysia memainkan peranan penting dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Secara tidak langsung, mereka turut membantu meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Itu peranan forensik ni penting lah. Okey, mana perkataan kata pinjaman bahasa Inggeris di situ ada? Kes. Kes. Bahasa Arab ada. Bahasa Arab masyarakat. Perkataan pinjaman bahasa Arab ada juga. Masyarakat. Jenayah. Apa dia lagi? Tak ada lah. Okey, seterusnya. Nilai yang dapat kita ambil daripada petikan yang kita baca tu. Manfaatkan sains dan teknologi untuk kepentingan negara. Jadi bidang sains dan teknologi ni penting lah. Jadi kita kena guna dengan sebaik mungkin. Kita ambil manfaat daripada ilmu sains dan teknologi ni. Belajar dan kita ambil manfaat daripada sains dan teknologi. Penting untuk negara lah. Negara yang maju, dia maju dalam sudut sains dan teknologi. Okey, latihan pengukuhan. Ini latihan pengukuhan yang awak kena buat. Latihan ni Ustaz letak juga di dalam Google Form. Awak boleh rujuk di sana dah. Ustaz nak awak tulis semula. Tulis semula perkataan dalam tulisan Jawi. Kemudian awak cari perkataan dalam tulisan perkataan dalam tulisan Rumi, awak tukar kepada perkataan tulisan Jawi. Isi tempat kosong tu dengan menggunakan tulisan Jawi lah. Awak salin semula dalam buku. Tak banyak ni, 20 je. 20 perkataan sahaja lah. Bukan 20 ayat. Nampak tu? Latihan pengukuhan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Arahan, sila tukar tulisan Rumi ke tulisan Jawi. Mudah saja. Cari dalam petikan yang kita baca tadi. Sains, perkataan sains. Nak ajar macam mana? Nak tulis macam mana dalam tulisan Jawi. Teknologi, aero angkasa, mikrobiologi, automasi, virtual, transformasi, forensik, case analisis, unit, radiologi, klinikal, histologi, gas, genetik, kromatografi, selektif, teknik dan juga perkataan hyphen. Ini tugas awak. Awak tulis dalam buku tulis awak lah. Okey, untuk buku menulis ni dengan sebab PKP kita guna satu buku dahululah. Buku untuk pendidikan Islam. Kita guna satu buku dahulu. Okey, kemudian di sini ada tambahan. Kita ilmu ni. Formula yang kita akan guna untuk huruf K. Untuk huruf K. Formula ni kita akan guna sampai bila-bila ni. Sampai bila-bila kita akan guna ni. Huruf K, adakah huruf K tu apabila kita nak tukar kepada Jawi, kita guna huruf kaf atau qaf. Nampak tu? Nak guna huruf kaf ke atau qaf. Okey, pertama sekali huruf K yang berada di awal suku kata. Contohnya awak tengok KA tu. KA. KA suku kata pertama. TAK tak suku kata yang kedua.
Ini suku kata panggil. Yang mana merah tu suku kata pertama. Di suku kata pertama tu huruf K berada di awal suku kata. Nampak tak? Di suku kata yang kedua, huruf K berada di akhir suku kata. Okey. Huruf K yang berada di awal suku kata, biasanya kita tulis kaf lah. Biasanya kita tulis kaf untuk perkataan biasa dan juga untuk perkataan pinjaman bahasa Inggeris kita tulis kaf. Melainkan perkataan yang asal daripada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia tulis qaf. Maka kita kekalkan lah qaf. Contohnya apa? Qiblat. Qiblat. K depan tu asal daripada bahasa Arab. Kita gunakan qaf. Sebab dia dalam bahasa Arab dia menggunakan huruf qaf. Qiblat. Apa yang lagi? Korban. 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 Perkataan bahasa Arab. Huruf K yang berada di awal suku kata, kalau asal bahasa Arab, maka kena guna qaf. Selain daripada asal bahasa Arab, yang lain tu kena guna kaf lah. Nampak tu? Mudah saja. Guna kaf. Kemudian, huruf K yang berada di suku kata yang kedua ni, yang berada di akhir suku kata, kita kena tengok. Kalau perkataan pinjaman bahasa Inggeris ke, perkataan pinjaman bahasa Arab ke, kita kena tulis kaf. Ya baik. Nampak tu? T-A-K. K ni. Kalau perkataan bahasa Inggeris, dia berasal sebagai perkataan pinjaman bahasa Inggeris atau pinjaman bahasa Arab, maka kena tulis kaf. Kalau bukan berasal daripada bahasa Inggeris, bukan berasal daripada bahasa Arab, maka kena tulis qaf. Nampak tak? Contohnya kata. Kata. K di awal suku kata. Kita tulis kaf. Tak. K di akhir suku kata yang kedua tu, kita tulis qaf. Kata. Ni awak kena tahu ni, formula ni. Cara menulis yang betul. Kata. Okey. Ini contoh perkataan kata ni bukan pinjaman bahasa Inggeris lah. Bukan pinjaman bahasa Inggeris, bukan pinjaman bahasa Arab. Okey, seterusnya kita tengok perkataan klinik. Klinik. Okey, K. Suku kata yang pertama di awal. Maka K ni kita kena tulis kaf. Kaf. Klinik. Nik ni suku kata huruf K berada di suku kata yang ketiga. Dia berada di akhir suku kata. Apabila berada di akhir suku kata, maka kena tulis kaf. Juga klinik. Jangan awak tulis klinik qaf. Okey. Seterusnya. Blok. Blok ni asal daripada bahasa Inggeris lah. Blok, ejaan blok. Balam waw kaf. Kaf bukan qaf dak. Doktor. Doktor. Dok. D-O-K. K di sini kita tulis kaf. Dengan sebab dia berada di akhir suku kata. Di sini di akhir suku kata pertama. Dok. Setiap kali berada di akhir suku kata, tak kira lah. Suku kata pertama ke, suku kata kedua ke, suku kata yang ketiga ke, maka kena tulis kaf. Doktor. Tawaratul. Doktor. Okey, seterusnya perkataan datuk. Okey, datuk ni bahasa Inggeris ke tak? Bukan. Bukan berasal daripada bahasa Inggeris, bukan berasal daripada bahasa Arab. Datuk. Maka K di akhir ni kena tulis qaf. Datuk. Da alif tawa qaf datuk. Seterusnya gosok. Gosok ni bukan perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan juga bukan perkataan pinjaman bahasa Arab. Maka K yang berada di akhir tu kita tulis dengan qaf. Gosok. Okey, seterusnya. Ni untuk bahasa Inggeris juga. Perkataan sains. Huruf yang berakhir dengan S dan dia bertemu dengan huruf konsonan. Contohnya N bertemu dengan S. Huruf N tu huruf konsonan bertemu dengan S. Sains. Maka cara tulisnya, kita kena tulis huruf S ni jarak.
daripada perkataan yang lain. Daripada huruf yang lain. Sains. Sing tu kita tulis jarak. Begitu juga teks. Ta, ya, kaf. Kemudian jarak kan. Tulis sing. Teks. Kompleks. 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 KS. KS. Di sini KS. Kompleks. Okey, boleh. Okey, itulah sedikit sebanyak apa yang kita belajar pada hari inilah. Untuk nota dan sebagainya, awak tengok dalam Google Form. Dalam tu ada nota, kemudian ada latihan yang perlu awak buat di Google Form. Jadi Ustaz harap awak dapat ambil ilmu lah daripada apa yang Ustaz, apa yang kita belajar pada hari inilah, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.